السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sidang pendengar, penonton, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya kita masih beroleh kenikmatan demi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Walaupun kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, namun kalau nak dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala, maka nikmat Allah Ta'ala ini begitu banyak sehingga tidak terhitung nikmatnya. Namun kadang-kadang manusia ini mudah lupa dan alpa. Mereka sering memandang kepada ujian Allah, tetapi lupa di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau nak dibandingkan nikmat dengan ujian, nikmat tidak putus-putus datangnya. Selagi mana kita hidup, selagi itulah nikmat daripada Allah SWT mencurah-curah. Adapun ujian-ujian datangnya kadang-kadang, dan kadang-kadang ujian itu bertukar menjadi nikmat. Tanda murahnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, terutama yang beriman di dunia, apatah lagi di akhirat besok. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insya-Allah dalam program tafsiran kita membaca kitab tafsiran Nurul Ihsan masih jilid pertama. Hari ini sampai muka surat 76 ya. Kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 231. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Dan apabila kamu talak akan perempuan, maka sampai mereka itu akan iddah mereka itu hendak lepas. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf
maka pegang oleh kamu akan mereka itu perempuan, yakni isteri, pegang dengan rujuk dengan kebaikan daripada ketiadaan mudarat, atau kamu tinggalkan atau melepaskan akan mereka itu dengan ma'ruf hingga lepas iddah mereka itu. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan jangan kamu pegang akan mereka itu dengan rujuk kerana memberi mudarat atau mereka itu sahaja, kerana kamu sengaja melampaui dengan membawa kepada pintu tebus talak dan memanjakan iddah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hukum ataupun keadaan bila mana seseorang suami telah mentolak isterinya dengan tolak raja'iyah. Ya, tolak raja'i yakni tolak satu ataupun dua. Sebelum ni kita dah bincang tolak tiga, ya. Di mana tolak tiga ini Allah dah bicarakan hukumnya dengan panjang lebar, di mana suaminya tidak boleh kembali kepada isteri yang ditolak tiga tersebut melainkan dengan 5 syarat. Ya, jadi tak perlu nak diulang. Hari ini kita masuk terus pada ayat 231, di mana Allah SWT menyatakan, wa idza talaqtumun nisa, maka apabila talak oleh kamu akan nisa, akan isteri perempuan, fabalaghna ajalahunna, maka sampai mereka itu akan iddah mereka itu, yakni hendak lepas. Maknanya nak lepas ni hampir habis, ya, dekat nak habis iddah tu. Kalau dah habis tak boleh rujuk dah, ya. Kalau walaupun tolak tu tolak raja'i 1, 2, bila dah habis iddah tak boleh nak rujuk. Itu kena angkat semulalah. Ini hukum ni dekat nak habis, ya, makna lagi sikit nak habis iddah tu, maka suami diminta oleh Allah Taala untuk membuat pilihan. Fa'amsikuhunna bima'ruf, sama ada kamu pegang mereka itu, ya, pegang makna kamu rujuk. Hunna, mereka itu yakni isteri yang ditolak raji'in tadi, bima'ruf, dengan ma'ruf, ya, rujuk dengan ma'ruf. Maknanya jadi isteri dia baliklah. Kerana hukum isteri dalam tolak raja'i ini seperti isteri lah, ya. Maka sebab itu suami ini masih berhak merujuk, ya, isteri yang ditolak raji'in tadi selagi belum habis iddah, tanpa dengan akad yang baru, ya, tanpa akad yang baru, akad nikah baru. Dia cuma rujuk saja, ya, maknanya dia tarik balik, dia rujuk, ya, aku rujuk kembali. Maka hukum ni kalau ikut hukum negara tu kena depan hakim lah, ya. Rujuk tu kata Allah Ta'ala bima'ruf, dengan elok, ya. Maksud dengan elok ni bukan dengan niat nak memudaratkan isteri, ya. Kerana di zaman jahiliah dulu, sebelum kedatangan Islam, ya, adat di zaman jahiliah, bila mana mereka ni nak marah dengan isteri, mereka akan tolak isteri mereka. Kemudian bila isteri ini dah hampir nak habis iddah, dirujuknya kembali. Maka perkara begitu diulang-ulang sampai 1000 kali. Itu zaman jahiliah lah.
Ya, rujuk, tolak, rujuk, tolak, rujuk, tolak. Tujuannya apa? Nak sakitkan hati isteri ni. Ya, bila dia dekat nak habis iddah, kalau dah habis iddah dia boleh nikah lain. Jadi supaya isteri ni tak nikah dengan orang lain, dekat nak habis iddah, di zaman jahiliah tu rujuk balik isteri dia. Jadi isteri dia baliklah. Lepas tu, tak berapa lama tolak pula. Elok nak habis iddah, rujuk pula. Sampai 1000 kali rujuk. Ya, 1000 kali tolak, 1000 kali rujuk. Sehinggalah Allah turunkan ayat, ya. At-talaku marratan. Ya. Talak itu hanya 2 kali sahaja. Makna talak 2 kali ni talak yang boleh dirujuk. Bila ada lebih pada 2 kali, 3 kali, tak boleh rujuk, dah jadi seperti hukum yang lepas lah. Talak 3 tu, ya, kena ada 5 syarat untuk akad semula. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada suami, sekiranya ingin kembali nak rujuk kepada isteri yang ditolak rujuk ini tadi, janganlah dengan niat nak menyakiti seperti mana yang diperlakukan di zaman jahiliyah. Ya. Ataupun kalau tak nak rujuk, sarrihunna atau sarrihuhunna bima'ruf. Atau sarrihuhunna bima'ruf, ataupun kamu lepaskan mereka bima'ruf, ya, juga dengan kebaikan. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Dan jangan kamu pegang akan mereka itu dengan rujuk kerana memberi mudarat atas mereka itu, ya, dengan sengaja. Pernah berlakulah, ya, ada seorang sahabat namanya Sabit bin Yasar, ya. Dia tolak isteri dia. Bila dekat nak habis iddah ni, dia rujuk balik isterinya, ya, dengan tujuan untuk menyakiti. Tradisi jahiliah tu masih dia ikut lagi. Awal-awal Islam kan, sahabat-sahabat pun dia awal Islam tu masih dalam proses pembelajaran, ya. Wahyu masih turun sikit. Jadi sahabat ni dalam proses pendidikan. Jadi sifat-sifat jahiliah tu masih terbau-bau setengahnya. Ya, begitulah berlaku kepada Sabit bin Yasar. Ya, bila mana dia marah kat isteri dia, dia tolaknya. Kemudian dekat nak habis iddah isterinya ni, dia rujuk kembali. Maka Allah turunkan ayat ni. Wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Dan jangan kamu pegang akan mereka itu. Pegang makna rujuk lah. Ya, pegang mereka itu. Yakni rujuk. Lita'tadu. Lamukai, ya, supaya memudarat atas mereka itu. Dengan sengaja. Ya, kerana kamu sengaja melampaui, ya, dengan membawa kepada pintu tebus tolak. Ni tujuan dia rujuk tu 2 sebab. Ni bentuk mudarat lah. Rujuk kerana nak mudarat tu ada 2 cara. Pertama, dia rujuk tu dengan tujuan supaya isterinya khuluk, ya, dalam bab menakahat panggil bab khuluk, tebus tolak, ya, sehingga isterinya sanggup bayar. Abang tolak saya sanggup bayar berapa pun tak apa. Itu dia nak tunggu tu, ya. Elok nak habis iddah, dia rujuk balik. Lepas tu dia perhati tengok isteri dia tu. Ya, keluar je pada mulut isterinya, saya bayar, abang tolak saya, tak kira berapa juta pun saya bayar. Juta rupiah lah. Ya. Dengar je macam tu, okey. Makna dia rujuk tu dengan tujuan nak dapat duit, dia dapat habuan harta yang dibayar oleh isteri atas jalan khuluk. Ya, tebus tolak. Itu juga memudaratkan isteri lah, terpaksa keluar ke belanja. Ya. Sedangkan dia rujuk tu bukan kerana insaf, bukan kerana nak berlaku ihsan.
Memang dia ni awal-awal nak kena kat isteri ni. Kebetulan isteri pula orang kaya pula. Dia kata ni peluang aku. Nak bolot harta isteri aku ni sebelum aku lepas betul-betul, biar aku ambil harta dia. Ya. Dia pun letak syarat. Okey, boleh aku tolak kamu dengan syarat kamu bayar. Itu bentuk dirar, mudarat. Ya, mudarat yang pertama. Ataupun mudarat yang kedua dengan memanjangkan iddah betul tadilah. Dekat nak habis, rujuk balik. Ya. Tak boleh kahwin lah juga isteri dengan suami baru ni. Sebab dia rujuk dia balik dia suami dia. Ya, dua orang lama. Tolak pula. Ya, suami dah isteri ni dah pasal niat nak kahwin lain dah. Habis dah. Tiba-tiba dia rujuk balik. Dah melepas nak jadi kahwin pula kali kedua. Ya. Itu menyakitkan hati. Ya. Mudaratkan isteri. Itu berdosa ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang panggil apa ni? Gantung tidak bertali. Dia rujuk tu dia biarnya tu. Bukan nak dia berlaku ihsan, dia rujuk tu dia biarlah. Dan kadang nafkah pun tak bagi. Ya, ataupun ditinggalkan di rumah seorang diri, dia pergi ke tempat lain. Tujuan rujuk tu nak sakitkan hati sahaja. Ya, jadi isteri seolah-olah digantung tak bertali. Isteri orang, tapi suami tak ada. Ya, nanya ke dia. Waman yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang berbuat akan demikian itu. Demikian mana? Merujuk dengan niat nak mudarat tu. Ya, sama ada dengan niat nak dapat tebus solat ataupun dengan niat nak memanjangkan iddah supaya seorang isteri ni rasa. Ya. Allah kata, sesiapa yang buat demikian itu, zalika, perbuatan tu, faqad zalama, maka sesungguhnya zalama, dia telah menzalimi, ni suami ni telah menzalim nafsahu, dirinya sendiri. Allah tak kata dia menzalim isteri dia. Ya, Allah kata dia zalim diri dia sendiri. Zalim isteri itulah tentulah zalim. Ya. Dan suami duk sangka begitulah. Dia sangka dinyakitkan hati isteri. Rupanya kata Allah Ta'ala, kamu sebenarnya menzalimi diri kamu sendiri. Ya. Sebab apa? Kata pengarang, dengan dilentang akan dia kepada azab Allah Ta'ala. Itu maksud zalim diri sendiri itu. Dengan dilentang akan dia, akan diri suami itu kepada azab Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia zalim isteri dia. Ya. Kita kalau laku zalim ke orang kat muka bumi ni sekecil mana pun, di akhirat besok pasti Allah akan balas. Ya. Cuba kita rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Ya, Allah cerita tentang keadilan Allah dan Allah cerita tentang kezaliman manusia ni. Ya. Ayat 47. Ya, surah Al-Anbiya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nad'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah. Wa nad'ul mawazin al-qist, dan kami datangkan liyaumil mawazin al-qist, timbangan keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat besok. Allah kata di akhirat besok, hari kiamat, kami akan datangkan mizan, timbangan al-qista, yang penuh keadilan. Ya. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak dizalim akan seseorang itu sedikit pun. Semua dihitung. Ya. Kalau kebaikan, kebaikanlah balasannya. Kalau kejahatan, kejahatanlah balasannya, walaupun sebesar zarrah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Ya, walaupun sekalipun hanya seberat biji sawi, ya, pasti kami datangkan akan dia. Kalau kebaikan, pahalalah Allah datangkan. Walaupun sebesar biji sawi, jadi dia buat. Begitu juga kezaliman,
walaupun sebesar biji sawi kezaliman yang kita buat, pasti Allah akan datangkan. Ya, wa kafa bina hasibin, maka cukuplah ya bagi kami akan menghitung besok. Ya, tak perlu orang lain, cukup Allah. Ya, hanya Allah yang esa menghisap penuh keadilan. Ya, tak perlu nak ada bantuan. Ya. Berkaitan dengan ayat ni tuan-tuan, Imam Ahmad rahimahullah taala ada meriwayatkan satu hadis. Ya, di mana seorang sahabat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, mafhum hadis ya, mafhum hadis. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ada beberapa orang hamba, khadam. Ya, beberapa orang khadam ni, tapi khadam-khadam aku ni, ya Allah, perangannya, ya, degil nak mampus. Dia tak kata macam tu lah, bahasa saya je lah. Ya, hamba saya ni suka melawan. Ya, ketegak, degil, suruh apa pun, ya, asyik melawan je. Saya ni jenis tak sabar. Ya, bila dia melawan, saya bagilah. Ya, dirotannya, dipukulnya. Maka kata sahabat ni, ya Rasulullah, bagaimana keadaan saya di akhirat besok? Ya, di atas perbuatan saya kepada hamba saya yang degil tadi. Saya pukul dia. Maka kata Nabi SAW, di akhirat besok, hamba kamu tu akan ditimbang kesalahan dia, dan ditimbang tu pukulan kamu tu. Ya, hukuman kamu tu juga ditimbang. Makna kesalahan hamba ni letak belah kanan, pukulan kamu tu letak belah kiri. Tengok mana berat. Kalau pukulan kamu tu setimpal dengan kesalahan hamba kamu, makna tak ada apa-apa lah. Kosong-kosong. Ya, engkau tak ada pahala, tak ada dosa. Ya, kosong-kosong gitulah. Adil lah tu. Ya. Dan sekiranya kesalahan hamba kamu itu lebih besar daripada hukuman kamu, itu kelebihan buat kamu. Al-fadl, kelebihan, pahala lah. Ya. Tetapi sekiranya hukuman kamu lebih besar daripada kesalahan yang hamba kamu buat, nescaya hamba kamu itu besok akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas hukuman yang lebih tadi. Ya Allah, tuan-tuan, dengar saja sabda Nabi begini, sahabat tadi meraung-raung. Ya, kata dia, ya Rasulullah, tak ada cara lain lah, aku merdekakan hamba aku ni. Takut aku mendengar macam tu. Ya, aku takut besok aku tak sabar, aku pukul lagi. Ya. Bila sahabat ni pergi, Nabi kata, adakah dia tak baca ayat tadi? Ayat yang kita baca tadi. Surah Anbiya ayat 47 tu. Ya. Adakah dia tak baca ayat tu? Kalau dia baca, takkan dia nak zalim hamba dia. Ya. Jadi kita dalam kehidupan ni perlu berhati-hatilah. Terutama guru-guru yang macam saya. Dalam kita nak menghukum anak-anak murid kita, tengok betul-betul. Kadang-kadang kesalahan dia sikit je, kita bantai, ya Allah, separuh hati. Ya. Tunggu dia akhirat besok. Itu juga mak bapak. Dalam menghukum anak-anak, walaupun niat dia baik, nak mendidik, tapi dibalal macam penjenayah anak tu dibuatnya. Ya, kesian budak tu. Budak tu amanah daripada Allah kepada kita. Ya. Maka kita perlu bimbing, didik dia, bukan kita paksa seksa dia. Ya, pukul tu sekadar untuk mendidik, bukan nak mengazab. Ya. Kalau kita pukul telajak, tunggulah saat ditimbang di akhirat besok. Ya, yang lebih tu dipanggil zalim kita kepada anak-anak kita. Zalim kita kepada isteri kita. Zalim kita kepada sesama, ya, manusia. Ya, hatta kepada binatang pun akan dihisap. Ya, sebab tu Nabi kata, bila kita nak membunuh binatang ni, bunuhlah, ya, secara ihsan. Ya, kita nak sembelih,
sembelihlah cara ihsan. Ya, jangan sampai kita menzalimi dia. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita juga sebagai suami, ya, amanah. Ya. Bila kita tak berlaku amanah, makna kita zalim. Ya. Antara amanah yang perlu kita laksanakan, perlu didik anak-anak dengan didikan agama. Fardu ain tu perlu lepas. Kadang-kadang kita sibuk dengan pendidikan akademik. Tak salah. Islam tak larang kita nak mengaji akademik, mengajilah sampai ke Jepun, ke China, ke Amerika pun. Ya, tapi itu fardu kifayah. Dengan syarat, ya, nak belajar fardu kifayah ni mesti didahulukan fardu ain. Fardu ain kena lepas. Baru boleh belajar fardu kifayah. Kalau tak lepas pun seiring tak apalah. Sambil kita belajar fardu kifayah tu, waktu yang sama kita tak lupa didik anak-anak kita dengan fardu ain. Andai kata kita tinggalkan fardu ain, kita hanya utamakan fardu kifayah, itu kezaliman kita kepada anak-anak kita. Satu, ya, perkara yang mendatangkan dosa. Akan dihitung di akhirat besok. Ya. Hari ini ramai dia di kalangan ibu bapa lepas tangan dalam didik anak-anak ni. Ya, dihantar ke sekolah sudah. Ya, cikgu lah didik dia. Ya, ustaz lah didik dia. Ya, sedangkan tanggungjawab mendidik anak-anak itu tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa perlu pastikan anaknya lepas fardu ain. Kenal Tuhan, kenal Nabi, fardu ain lepas, Quran boleh baca. Ya. Ini bukan hati khatam, baca pun tak kerti. Allahu Akbar. Anak kita tak lulus subjek akademik. Ya, tak lulus periksa. Tak halau dia. Keluar pada rumah. 3 minggu tak balik budak tu merajuk. Ya. Tapi anak tu tak boleh baca Quran. Ya, tunggal langgang. Ya. Tak terasa sedih di hati. Tak teringin nak bantu anak kita hantar tuition. Ya, hari ni banyak ni tuition Quran ni, ya, cara online pun ada. Itu sebagai tambahan saja, ya. Yang ngaji agama atau ilmu apa saja pun dia mesti berguru. Terutama Quran fardu ain ni, ya, supaya guru boleh betulkan kalau cara online ni nak betul macam mana. Tapi tak salah online ni sekadar tambahan. Ya. Ataupun kalau boleh berinteraksi, tak apalah. Ya, guru boleh dengar murid terbaca tak betul boleh ditegur walau secara online, memadalah daripada tak belajar langsung. Ya. Jadi ibu bapa kena pastikan walaupun kita dah hantar anak-anak kita ke sekolah, ya, jangan hanya kita mengharap guru-guru saja didik, balik tu kita kena cek. Kadang-kadang anak kita kat sekolah dia tidur. Ya. Guru ni mengajar, dia buat duduk kat belakang tu. Guru ni insya-Allah dia punya perhatian, tetapi kadang-kadang terlepas pandang. Maklumlah guru ni pun manusia biasa. Dalam banyak-banyak beratus anak murid itu kadang-kadang ada yang terlepasnya. Ya, tak perasan pula budak tu tak tengok kitab. Tak perasan pula budak ni tak beri perhatian. Ya, didik sibuk terangkan tu. Jadi budak-budak ni tak faham. Kadang-kadang sembahyang pun tak betul, ambil wuduk pun tak betul. Bukan guru tak ajar, anak tu tak beri perhatian. Jadi tanggungjawab ibu bapa walaupun dah hantar anak mengaji agama, bila anak tu bercuti, ceklah. Sebagai lepaskan tanggungjawab kita mendidik dia. Tengok wuduk dia. Tengok bacaan solat dia. Ya, tanya tentang fardu ain dia. Ilmu tauhid dia, akidah dia, takut tersasar. Hari ini banyak kefahaman sesat. Ya. Jadi ibu bapa nak tanya, dia kena mengajilah dulu. Dia pun tak mengaji, macam mana dia nak tanya anak dia? Ya. Sebab tu belajar tu wajib. Ya. Untuk ilmu agama fardu ain tu wajib. Ya. Kita bimbang bila mana kita tak didik, maknanya kita berlaku zalim pada anak-anak kita. Itu juga isteri-isteri kita. Kahwin saja cek. Kadang-kadang mandi hadas tak betul. 20 tahun dah kahwin. Rupanya bini aku mandi tak betul selama ni. Ya, bila mandi tak betul, solat tak sah. Ya. Qada balik 20 tahun. Ya.
Sebab tak kata haid. Kadang-kadang dia tak kenal, confuse darah haid ke tidak ni. Ya. Ha. Jadi tanggungjawab suami kena pastikan semua tu. Takut-takutnya kalau kita tak pastikan, bimbang di akhirat besok, dia ungkit depan Allah Ta'ala. Bila mana dia dibicarakan, sembahyang tak lepas, dia ungkitlah kita. Aku sembahyang tak betul, sebab suami tak didik. Masa itulah Allah panggil suami. Kenapa kau tak didik isteri kau ni? Sembahyang pun tak betul. Ya. Jadi, perlu ambil perhatian. Ya. Orang bertanya kepada Imam Abu Ubaidah, apakah dosa yang menyebabkan banyak orang mati tak boleh mengucap? Kata Imam, 3 dosa. 1 dosa, meninggalkan syukur di atas nikmat iman dan Islam. Sesiapa tak mensyukuri di atas nikmat iman dan Islam, dia khawatiri matinya tak boleh mengucap. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa tak merasa bimbang dan takut kalau Allah tarik nikmat iman dan Islam pada dada kita. Meninggalkan bimbang tu dosa rupanya. Ya. Jadi kita pula ada kebimbangan, ya Allah, jangan tarik balik hidayah, jangan tarik balik iman dari aku, anak-anak isteri aku. Supaya Allah tak tarik, kita kena bimbinglah, kena didik, kena pastikan akidah dia betul. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan rasa bimbang, tak rasa takut bila Allah ambil balik nikmat iman Islam, itu dosa. Takut-takut mati besok tak boleh mengucap, kata Imam Abu Ubaidah. Dosa yang ketiga yang menyebabkan seorang tu dibimbangi tak boleh mengucap ketika nak mati, ialah berlaku zalim sesama manusia. Dan dia tak minta ampun maaf sebelum mati. Ya, kita zalim anak kita, zalim isteri kita, zalim sahabat kita, zalim sesama manusia, kita fitnah, kita maki. Ya, kita rampas harta dia. Ya. Kadang tu sampai sanggup membunuh, santau menyantau, ya Allah. Kadang-kadang sama anak saudara, kadang-kadang sama saudara. Ya, sama-sama adik-beradik berebut tanah jengkal je. Sampai tak mengaku. Ya, tak mengaku saudara. Sebab nak berebut harta. Sedangkan orang yang memutuskan silaturahim ni tak masuk syurga, la yadkhulul jannah qati', kata Nabi. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya? Nak kena ingat betul-betul. Baik, kembali kepada ayat kita. Jadi bila mana seorang suami, bila dia hendak merujuk kembali kepada isteri yang ditolak dengan talak raj'i, maka dibenarkan. Tapi ada syarat, iaitu biarlah dengan niat yang betul, yang baik, bukan niat nak mendaratkan isteri. Ya, sekiranya dia niat mendaratkan, maka dia sebenarnya telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa Allah kata dia zalim diri dia sendiri, bukan zalim bini dia. Sebab bila dia niat menzalimi isteri, itu adalah dosa. Di mana bila mana seseorang mati membawa dosa, dia telah melentang dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat besok. Yazbillah min zalik. Ya. Jadi di muka bumi ni dalam kita nak berlaku zalim, ingat-ingat. Ya, dia tak lepas kat sini. Ya, mati besok akan timbul balik masalah ni. Ya. Masa tu dihitung balik, masa itulah menyesal kita. Ya. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Dan jangan kamu ambil akan segala hukum Allah Ta'ala itu berbuat olok-olok dengan menyalahi. Hukum Allah kena jaga betul-betul. Jangan kita sampai senda. Ya, senda hukum Allah Ta'ala. Ya. Ada orang senda. Ya. Kalaulah hudud ni buat tempat negara kita ni, alamat makan sup tangan lah kita tiap-tiap hari. Dia kata gitu. Murtad tuan-tuan, ya. Kata begitu. Ya. Wa'yazbillah min zalik.
Jadi antara orang yang bersenduh ke Allah Ta'ala tadilah. Dia rujuk kerana nak mudarat kerana isteri dia. Itu makna telah mensendakan hukum Allah Ta'ala. Seolah-olah dia berkata, peduli apa aku? Ya, hukum Allah Ta'ala. Ya, aku nak lepaskan sakit hati aku ni. Biar aku rujuk balik. Kemudian, aku minta tebus salah. Bawa pada muka dia. Seolah-olah dia kata begitu. Ya, maknanya dia bersendakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah SWT berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingat oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala atas kamu dengan agama Islam. Ya. Allah SWT mengatakan nikmat, ya, yang paling besar Allah beri kepada kita nikmat agama Islam. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala. Juga nikmat-nikmat yang lain. Ya. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah Ta'ala alaikum, atas kamu. Kata pengarang, nikmat itu dengan agama Islam. Ya. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan antara nikmatnya juga ialah wa ma anzala, dan barang yang telah ia turunkan alaikum, atas kamu. Apakah barang yang Allah turunkan atas kita? Minal kitabi wal hikmah. Min dipanggil min libayan. Min libayan. Nak menyatakan apakah barang yang menjadi nikmat yang Allah turunkan kepada kita, iaitu min tu makna asalnya daripada. Tapi sebab dia tu bayan, boleh kita terjemah dengan mana? Iaitu barang yang Allah turunkan, ya, sebagai nikmat tu, iaitu kitab. Al-kitab di sini mana? Al-Quran. Ya, alif lam makrifah tu, ya. Yakni kitab Al-Quran wal hikmah, dan ilmu hikmah. Itu antara nikmat. Di samping nikmat iman dan Islam, Allah tambah lagi nikmat kepada kita dengan Allah turunkan Al-Quran dan Allah turunkan hikmah. Ya. Hikmah itu mana? Hukum-hukum. Ya. Iaitu ilmu-ilmu yang Nabi ajar kepada kita. Begitu juga pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran sendiri. Itu panggil hikmah-hikmah. Ya. Segala tunjuk ajar Nabi SAW yang merupakan sunnah-sunnah. Begitu juga pengajaran-pengajaran hukum hakam yang Allah sebut dalam Quran, tersebut hikmah. Ya. Itu semua adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Tanpa hikmah, tanpa kitab, tanpa Islam, kita duk meraba-raba dengan kesesatan. Ya, penuh dengan kesengsaraan, kesesatan. Ya, pada zaman jahiliah, bergaduh, membunuh. Ya, macam binatang. Ya, tidak ada pedoman hidup. Maka Allah hantarkan Rasul. Ya, Allah turunkan Al-Quran, bimbing manusia ni ke jalan yang sebenar, sehingga dapat duduk dalam keadaan sentosa, harmoni. Ya, daripada bermusuh-musuh ratusan tahun menjadi saudara, sahabat handai yang penuh akrab. Ya, macam mana yang berlaku penduduk Madinah. Ya. Ya'idhukum bih, mengajar ia, ya Allah Ta'ala, akan kamu dengannya, dengan kitab dan hikmah. Ya. Jadi Allah ajar apa? Mengajar kamu syukur akan dia dengan amal dengannya. Bukan. Mengajar ya Allah Ta'ala akan kamu dengan kamu syukur akan dia dengan amal dengannya. Mengajar ya Allah Ta'ala akan kamu dengannya, dengan kitab dan hikmah yang Allah turun tu, dengan kamu syukur akan dia. Jadi Allah ajar kita segala ilmu tadi, maka Allah suruh kita ingat, uzkur atas tadi, ingat balik nikmat Allah tadi, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Allah ajar kita melalui kitab
melalui rasul tadi. Ya. Supaya kita bersyukur. Bagaimana cara nak bersyukur? Dengan amal dengannya, dengan segala ilmu hikmah kitab-kitab tadilah. Ya, jadi segala apa yang Allah ajar tu, yang Nabi ajar, kita pegang, kita amal, itu tanda orang bersyukur. Ya. Adapun kalau kita tak ikut seranan-seranan Allah Taala, seranan Rasulullah, ya, agama, kita menentang pula yang disuruh tak nak dibuat, yang dilarang itulah nak dibuatnya, bermakna kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa panggil kufur nikmat. Ya, kufur ada dua. Kufur iman, tu kafir lah. Yang kedua, kufur nikmat. Ya, kufur nikmat ni tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Apa maksud tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Tidak menggunakan nikmat Allah beri kepada kita untuk melakukan ketaatan ataupun mengikut cara yang Allah hendaki. Ya, Allah jadikan nikmat mata contoh supaya kita boleh, ya, membaca Quran, kita boleh membaca hadis, kita boleh melihat jalan-jalan, ya, untuk ke surau masjid, untuk pergi bekerja. Juga kita gunakan mata untuk memerhatikan alam sehingga terbit rasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guna mata, ya. Tiba-tiba kita salah guna. Kita pergi guna mata kita untuk melihat maksiat. Kita guna mata kita untuk melihat perkara yang Allah tak izinkan. Itu maknanya kita kufur di atas nikmat mata. Kita juga nikmat yang lain, telinga. Allah jadikan telinga kita supaya kita mendengar pengajaran-pengajaran, ya, nasihat, teguran-teguran, dengar Al-Quran, ya. Tiba-tiba kita salah guna. Kita pergi dengar rodok mengumpat, dengar rodok cacamun, dengar lagu-lagu yang tidak sebenar. Ada pun lagu-lagu yang dibenarkan, tak apalah, nasyid-nasyid dan sebagainya. Ini lagu-lagu kadang-kadang membawa kepada kesyirikan kepada Allah, membawa kepada kita jauh jadi mungkar kepada Allah, ya. Makna kita telah kufur di atas nikmat telinga tadi. Sedangkan semua itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala besok. Ya. Sungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, bisikan hati, semua akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok. Wattaqullah. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Takut tu dengan imtisal, junjung suruh Allah dan tegahnya. Intisalu awamiri wajtinabu nawahi. Itu takrif takwa. Ya. Buat, junjung apa saja perintah Allah, tinggal apa saja larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takrif takwa secara ringkas. Adapun kalau kita nak bahas lebih lanjut takwa ni, lebih dalam, ya, dia bukan makna takut, ya. Takut tu panggil terjemah mudah lah. Makna takwa asal ni datang daripada perkataan waqa. Waqa yaqi wiqayah. Ya. Takwa ni ambil daripada perkataan waqa yaqi wiqayah. Waqa makna benteng, kubu, dinding. Ya. Perdindingkan diri kamu. Kubukan, bentengkan diri kamu daripada azab Allah dunia dan akhirat. Itu makna takwa. Nak dinding dengan apa? Dengan Allah sendirilah. Ambil Allah tu buat kubu kita. Hanya dialah dapat halang kita daripada terkena azab di dunia dan terkena azab di akhirat. Segala bala-bala kat dunia ni tak ada siapa boleh halang. Melainkan dia sendirilah. Jadi ambil Allah tu buat penghalang kita. Itu panggil takwa. Jangan duk ambil benda lain. Itu juga daripada azab api neraka. Ambil Allah tu buat penghalang kita. Bagaimana cara nak ambil Allah buat penghalang, buat gubuk? Dengan ikut perintah dia lah. Ya. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Dan hati kita tu mesti ada sifat-sifat yang disuruh. Sifat-sifat mahmudah. Ya. Apa nama? Sabarnya, ikhlasnya, tawaduknya, syukurnya, tawakalnya.
ya, pemaafnya, pemurah, itu semua sifat-sifat yang boleh mendapat kasih sayang dan pertolongan Allah Ta'ala untuk menjadikan diri kita ni dipelihara daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Ya. Dengan kata lain, untuk menjadi orang bertakwa, hatinya mestilah hati yang ada sifat-sifat mahmudah. Jangan ada sifat mazmumah. Jangan ada hati yang bersifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Maknanya kita berada dalam menjalani kehidupan mengikut acuan yang Allah atur. Ya, Allah suruh kita sabar. Allah suruh kita tawakal. Allah suruh kita ni pemaaf. Allah suruh kita ni pemurah. Allah suruh kita ni apa lagi? Ya, jangan ada sifat takabur, jangan ada riak, jangan ada ujub. Itulah semua sifat-sifat hati. Jadi takwa ni lebih kepada sifat kerohanian. Dengan ada sifat-sifat mahmudah itu, maka terserlah dah di anggota-anggota zahir kita sebagai hamba Allah yang saleh, ya. Maka dengan ada takwa di hati tadi, yang sifat-sifat mahmudah di hati tadi, maka tindak tanduk kita pun mencerminkan seorang yang takut. Apa makna takut tadi? Takut kepada azab Allah. Makna kita minta Allah lindung kita berazab tadi, dengan kita jauh perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna takwa. Ya. Jadi kita balik pada asal makna takwa tadi, daripada waqa, yaqi, wiqayah. Itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Qi tu, qaf, biji tu, pelihara. Daripada waqa lah, waqa fi'il madhi, yaqi mudhari', amarnya ki. Ki, pelihara lah. Takwa di mana ki itulah. Ya, pelihara, kubu, benteng diri kamu daripada bala kat dunia dan daripada azab di akhirat. Nak benteng dengan apa? Ambil Allah tu sendiri buat benteng kita. Ya, mana Allah lah yang akan jadi kubu kita, penyelamat kita. Ya, caranya intisalu awamiri wajtinabu nawahi, dan letak segala sifat-sifat mahmudah dalam hati kita yang ditunjuk ajar dalam Al-Quran tu. Apa segala sifat-sifat yang dipuji dalam Al-Quran tu, semua letaklah hati. Apa sifat-sifat yang dicela dalam Al-Quran dan hadis tu, semua dibuanglah hati kita. Mengerti kata lain, kita membawa sifat-sifat malaikat. Ya, walaupun kita manusia, tapi sifat kemalaikatan tu ada dalam diri kita, bukan sifat kehayawanan. Ya, baru dipanggil orang yang bertakwa. Ya. Jadi ringkas cakap, hanya orang yang takut sajalah yang akan bersifat begitu. Maka diterjemah takwa itu sebagai takut. Ya. Wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Dan ketahui oleh kamu bahasanya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tiada tersembunyi atasnya sesuatu. Ya, apa saja tak sembunyi. Sesuatu itu daripada maksiat kamu dan taat. Kita buat taat, Allah tahu. Kita buat maksiat, Allah tahu. Walaupun kita bersorangan, tutup lampu, tutup tingkap, ya, tak ada orang tahu. Ya, tapi Allah tahu. Walaupun maksiat itu di hati, ya, kita duk rasa sakit hati ke orang, lah hati kita ni, alah macam dia baik benar, cakap je berlebih, dia tu teruk lagi. Allah tahu bisikan hati kita tu. Ya. Ya, maka berhati-hatilah kita. Ya, bila mana Allah tahu, berkata-kata tahu, Allah akan balas di akhirat bisu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Setakat ni rasanya tuan-tuan dan puan yang dapat kita bincang pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak, ya, dapat kita jadikan pedoman kehidupan kita agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita dapat berlindung dengan Allah Ta'ala daripada bala-bala apa saja. Ya, COVID ke, apa sahaja musibah di dunia ni, ya. Dan juga bala di akhirat, iaitu daripada sengsara hari kiamat. Ya, sengsara dalam kubur, sengsara yaumil mahsyar, sengsara atas sirat. Hingga kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته